Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 7.4 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Sebarang keputusan yang dibuat hasil kajian babitkan skim saraan dalam kalangan penyawat awam turut terpakai kepada ahli dan lantikan politik di negara ini. Perdana Menteri secara prinsipnya bersetuju dengan cadangan itu. Bagaimanapun katanya, perkara berkenaan akan diutamatkan Jemaah Menteri selepas mendengar pandangan pelbagai pihak dan kajian mendalam melibatkan pelbagai aspek perlembagaan persekutuan. Sistem saraan perkhidmatan awam masih belum dimuktamadkan sepenuhnya memandangkan kajian terperinci sedang dilaksanakan kerajaan. Menteri Komunikasi berkata setakat ini belum ada pengumuman khusus terhadap skim saraan terbaru itu. Ketika ini JPA hanya mengeluarkan perkeliling mengenai kaedah baru bagi lantikan tetap pegawai awam. Kerajaan bersetuju menyalurkan peruntukan RM5 juta kepada FAM bagi pengurus serta meningkatkan keupayaan skuad bola sepak kebangsaan. Ia susulan pencapaian skuad Harimau Melaya pada saingan Piala Asia 2023 lebih-lebih lagi dengan kejayaan memikat Korea Selatan 3-3 di Doha, Qatar semalam. Peruntukan tersebut akan disalur segera kepada FAM. Bekas Yang di-Pertua Dewan Negara Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-8 berkuat kuasa hari ini. Beliau menerima surat cara pelantikan itu daripada Yang di-Pertuan Agong dalam istiadat pengurniaan surat cara pelantikan Yang di-Pertua Negeri Sarawak di Balai Rum Kecil Istana Negara. Pembayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 1 kepada 8.2 juta penerima akan bermula Isnin ini. Pembayaran itu akan dibuat kepada penerima yang berdaftar dalam pangkalan data STR. Ia melalui pengkreditan ke dalam akaun bank atau disalurkan secara tunai melalui BSN secara berperingkat mengikut kategori kelayakan STR masing-masing. Transformasi kesihatan digital secara menyeluruh yang sedang dilaksanakan tahun ini akan memastikan setiap individu hanya mempunyai satu rekod di fasiliti kesihatan kerajaan mahupun swasta. Menteri Kesihatan berkata pelaksanaan satu individu untuk satu rekod bakal mempertingkatkan lagi kecekapan fasiliti kesihatan di semua peringkat. Sebanyak 693 daripada 1,069 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak telah dibaik pulih. Menteri Pendidikan berkata KPM terus komited untuk menyelesaikan isu sekolah usang di negara ini. Kementerian juga melaksanakan sistem pentarafan bintang dengan tempoh penilaian selama 3 bulan dalam menyiapkan proses baik pulih sekolah terpabit. Operasi SAR mangsa tanah runtuh di Blue Valley, Cameron Highlands diteruskan sehingga pukul 10 malam ini bergantung kepada keadaan cuaca. Ketua Polis Daerah Cameron Highlands berkata ketika ini operasi pencarian belum mencapai 50%. Beliau juga mengesahkan hanya 5 mangsa terlibat. 4 daripada mangsa warga Myanmar itu merupakan pemegang kad UNHCR. Sementara itu, penolong pengarah operasi JBPI Pahang berkata kawasan pencarian dibahagikan kepada 4 sektor iaitu A, B, C dan D menggunakan kaedah manual. Fokus pencarian kini di sektor B dan C berdasarkan lokasi 2 mayat ditemui. Setakat ini tiada pergerakan tanah dikesan, unit storm serta SMART turut digerakkan. Baik, seterusnya kita bersama Fahmi Muhammad Noor bagi mengikuti perkembangan insiden tanah runtuh di Blue Valley, Cameron Highlands. Fahmi, silakan. Ya. Baik, terus saya bawakan perkembangan kejadian tanah runtuh di Blue Valley, Cameron Highlands dan keadaan semasa yang boleh saya kongsikan ketika ini baru selesai hujan di kawasan ini. Sebenarnya sejak awal pagi tadi hujan di kawasan ini yang mana sedikit sebanyak menyukarkan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang tertimbus di bawah runtuhan. Dan Timbalan Pengarah JBPM Pahang Muhammad Ghazani Mat Ghazi menerusi sidang media yang dilakukan sebentar tadi berkata operasi pencarian pada hari ini akan ditangguhkan. Ini berikutan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan dan ditambah pula dengan keadaan struktur tanah yang tidak selamat untuk operasi pencarian diteruskan dan operasi akan bersambung pada hari esok bermula jam 7 pagi. Dan terdahulu dalam sidang media berasingan, Ketua Polis Daerah Cameron Highlands Deputi Superintendent Azri Ramli berkata 3 daripada mangsa terlibat dikenal pasti sebagai pasangan suami isteri dan bapa kepada suami, manakala 2 lagi merupakan rakan mereka.
mangsa, dan 4 daripada mangsa juga merupakan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk pelarian UNHCR. Dan secara keseluruhan hari ini seramai 217 petugas terlibat dalam operasi yang mana melibatkan pelbagai agensi, antaranya pihak bomba, polis dan juga APM. Dan saya kira setakat itu dulu perkongsian yang dapat saya bawakan dari Cameron Highland ini. Kita kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih atas perkembangan itu. Kita beralih ke perkembangan seterusnya. Mayat lelaki ditemukan di dalam saliran air di selekoh Jalan Sungai Lalang, Bukit Selambau, Sungai Petani pada 7.30 malam semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda berkata lelaki warga tempatan itu dipercayai seorang buruh berusia 42 tahun yang hilang sejak 10 hari lepas. Mangsa dibawa ke unit Forensik Hospital Sultan Abdul Halim untuk bedah siasat. Dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Seorang lelaki ditahan bersama 16 kg ganja mampat ketika cuba menyelundup melalui lorong tikus di sepadan Malaysia, Thailand. Dadah berkenaan dipercayai untuk dipasarkan di selatan tanah air. Nilai keseluruhan rampasan bernilai RM49,600. Sebanyak 179,865 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah sepanjang tahun 2023. Pengarah JSJN Bukit Aman berkata, ianya melibatkan 158,493 kesalahan dadah dengan 1,012 individu telah dikenakan tindakan di bawah langkah-langkah pencegahan khas 1985 dan 7,403 penagih dadah telah diambil tindakan di bawah Seksyen 39C Akta Dadah Berbahaya 1952. Daripada jumlah itu, 4,893 penagih telah disabitkan di mahkamah dalam tempoh yang sama. Suri rumah warga emas kerugian RM4 juta selepas terpedaya dengan skim pelaburan yang tidak wujud. Difahamkan, skim pelaburan itu menjanjikan pulangan lumayan sehingga 380% daripada jumlah pelaburan asal. Siasatan mendapati wanita itu tertarik dengan iklan pelaburan ketika melayari laman sosial dan kemudiannya menekan pautan diberikan. Sementara itu, sebanyak 5,389 kes penipuan pelaburan sepanjang tahun lepas melibatkan nilai kerugian mencecah RM472 juta dengan 744 individu atau mangsa penipuan pelaburan adalah mereka yang berumur 60 tahun dan ke atas. Pengarah JSJK Bukit Aman berkata, sebanyak 4,170 operasi telah dilaksanakan dengan penahanan 3,409 individu dalam tempoh sama. ATM berjaya merampas 116 bungkusan daun ketum di dalam sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang ditinggalkan di kawasan hutan sepadan Malaysia, Thailand. Menerusi nyataan maklumkan, ketum seberat 1,740 kg dipercayai untuk seludup ke negara jiran. Ketum yang dirampas dianggarkan bernilai sebanyak RM52,200. Autoriti Malaysia Pahang menahan sebuah bot bersama 8 paket serbuk ketulan kristal disyaki dadah jenis metafetamin dianggarkan bernilai RM20,000 di perairan Kuantan semalam. Pengarah Maritim Pahang berkata, bot jenis gentian kaca tanpa nombor pendaftaran ditahan kira-kira 2.8 Batu Nautika Barat Daya, Kuala Kuantan ketika pasukannya sedang melaksanakan rondaan. Kes disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1992. 40 warga asing ditahan menerusi operasi selera belanja, sapu dan kutip di Senai Johor petang semalam. Mereka didapati bekerja tanpa permit sah dan tinggal lebih masa. Pengarah Imigresen Johor berkata, kesemua ditahan berusia di antara 19 hingga 57 tahun. Tangkapan melibatkan 21 lelaki dan 19 wanita dari Indonesia, Bangladesh, Myanmar, Pakistan, India dan Nepal. 5 notis hadir ke pejabat juga dikeluarkan kepada individu terlibat bagi membantu siasatan. 54 tong silinder gas disita dan ditahan penguatkuasa KPDN Labuan dalam operasi yang dijalankan di kawasan industri Kina Benua semalam. Pengarah KPDN Labuan berkata sebuah stor penyimpanan diserbu akibat penyelia stor gagal mengemukakan lesen atau permit menyimpan barang kawalan gas petroleum tercair. Nilai sitaan keseluruhan dianggarkan berjumlah RM29,700.
Baik, di Mahkamah Seksyen Ipoh, dua lelaki mengaku tidak bersalah atas tuduhan melakukan pecah rumah yang melibatkan kerugian lebih RM1 juta pada bulan lalu. Kedua-dua tertuduh didakwa secara bersama melakukan pecah rumah milik Tan Su Seng di persiaran Shanghai Mansion Park, Ipoh pada pukul 1.16 tengah hari 12 Disember lepas. Mahkamah menetapkan 13 Mac depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah atas kesalahan menerima deposit tanpa lesen berjumlah lebih RM100,000 2 tahun lepas. Tertuduh didakwa menerima wang itu daripada seorang wanita berusia 59 tahun tanpa lesen sah. Tertuduh dibenar diikat jamin dan sebutan semula kes 26 Februari depan. Malaysia memerlukan pembaruan fiskal agar kedudukan kewangan kerajaan lebih kukuh dan mampan. Menteri Kewangan kedua berkata, ianya penting bagi membantu pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Ini termasuk penstrukturan semula ekonomi dengan tumpuan kepada pelaburan dan usaha meningkatkan kualiti hidup rakyat agar dapat mewujudkan peluang pendapatan yang berkualiti dan inklusif. Penjawat awam sedia ada yang memilih skim pencen tidak akan terkesan dengan sistem saraan perkhidmatan awam yang akan dimuktamadkan. Menteri Kewangan kedua berkata kerajaan komited untuk memastikan kebajikan dan kesejahteraan penjawat awam dan pesara sentiasa terbela. Justru itu kerajaan komited menambah baik kebajikan penjawat awam, antaranya pembayaran bonus dan peruntukan RM2.4 bilion untuk membina serta membaik pulih kuartus penjawat awam. Malaysia mencatatkan jumlah perdagangan bernilai RM225.1 bilion pada Disember 2023. Pulau Pinang kekal sebagai pengeksport utama dengan menyumbang 31.5%. Selain itu, nilai import meningkat RM3 bilion tahun ke tahun. Peningkatan itu disumbangkan oleh import yang lebih tinggi di kebanyakan negeri iaitu Johor berjumlah RM1.6 bilion. Selangor terus mendominasi import Malaysia dengan sumbangan 26.2%, diikuti oleh Pulau Pinang. Ahmad Zulkarnain On dilantik Ketua Pegawai Eksekutif KWSP yang baru berkuat kuasa 19 Februari 2024. Beliau sebelum ini menerajui PNB sebagai Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan akan menggantikan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang telah dilantik sebagai Menteri Kewangan II. Perdana Menteri Palestin menyorongkan harapan agar keputusan ICJ akan merangkumi langkah-langkah menghentikan tindakan genosid Zionis. Beliau berharap agar ICJ melaksanakan langkah-langkah bagi memastikan aliran bantuan kemanusiaan yang cepat demi menyelamatkan mereka yang kebuluran, cedera dan menghadapi ancaman kematian di Gaza. Angka kematian di Semenanjung Gaza kini meningkat kepada 25,900 nyawa, manakala 64,110 lagi cedera. Semalam, tentera rejim Zionis melakukan 24 pembunuhan beramai-ramai di seluruh Semenanjung Gaza hingga mengorbankan sekurang-kurangnya 200 orang. Dalam pada itu, hampir 66% rakyat Palestin di Gaza mengidap penyakit bawaan air seperti taun, cirit-birit kronik dan penyakit usus ekoran kekurangan sumber air bersih dan penutupan semua loji penyah garaman. Pihak berkuasa kualiti alam sekitar, EQA, berkata pengeboman Zionis terhadap saluran kumpahan terutama di loji Sheikh Radwan mengakibatkan kejadian banjir hingga mencapai tahap kritikal. Presiden Argentina memecat Menteri Infrastruktur yang disyaki membocorkan maklumat dengan sengaja selepas mesyuarat kabinet baru-baru ini. Terdahulu, Milei didakwa mengancam untuk memecat Gubernur sekiranya wakil-wakil daerah enggan menyokong pembaharuannya di Parlimen. Bagaimanapun, tiada maklumat rasmi dikeluarkan berhubung pemecatan Ferraro setakat ini. Malaysia mencapai kemajuan ketara dalam reformasi undang-undang dan institusinya yang terus memberi keutamaan dan melaksanakan pendekatan seluruh masyarakat bagi memperkukuh hak asasi manusia. Sejak 2018, sebanyak 26 undang-undang dimansuhkan dan dipindah atau baru digubal kerana kerajaan terus beri ruang kepada masyarakat untuk mengamalkan kebebasan asasi. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.